Baik, kembali dalam Buletin Awani dan kita masih bercakap berkaitan dengan bagaimana untuk merealisasikan reformasi Parlimen, khususnya selepas kita melihat kepada kepimpinan dan juga anggota Kabinet yang baharu di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama menerusi Google Meet ketika ini Datuk Nizam Mashar, pengurusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian ataupun IDRIS. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan besarnya adalah selepas 13 September kita nak melihat kepada mungkin parlimen yang baharu, mampukah untuk kita menjayakan reformasi parlimen di bawah kerangka keluarga Malaysia, Datuk? Bercakap tentang reformasi parlimen ini bukan satu agenda baru. Saya rasa pada Oktober 2018 Ketua Pembangkang sendiri terlibat dalam kerajaan pada ketika itu. Ketua Pembangkang sekarang terlibat dalam kerajaan sebelum ini dalam jawatankuasa khas untuk reformasi parlimen. Tetapi saya lihat apa yang berlaku pada Julai tahun ini, Julai Ogos tahun ini tentang apa yang berlaku di parlimen tidak menggambarkan bahawa reformasi itu boleh berlaku. Yang kita dengar tentang agenda-agenda baru reformasi ini lebih kepada mereka-mereka yang tidak berada dalam kabinet. Jadi saya rasa persoalannya komitmen kepada kerajaan untuk kata lead reformasi itu masih lagi menjadi satu tanda tanya. Apa yang walau bagaimanapun saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh bekas Timbalan Speaker Dato' Azalina bercakap tentang RUU pemecatan ahli parlimen. Saya rasa itu lebih menepati kerana mengembalikan kata kuasa itu kepada rakyat untuk menentukan layak atau tidak ahli parlimen itu tetap untuk berada. Yang kita tak mahu sekarang ni adalah kebanyakan ataupun yang berada di dalam parlimen itu tidak menjadi mereka yang efektif untuk sama ada untuk mencadangkan dasar ataupun menjadi elemen semak dan imbang kepada parlimen yang ada. Dan saya rasa yang lebih mendasar lagi dan yang lebih penting bukan sangat reformasi parlimen, tetapi reformasi parti politik. Kerana parti politik ni lah yang nak menyumbang kepada ahli parlimen. Dan bila kita bercakap tentang benda itu, the quality of the parliamentarian harus berubah. Tetapi parti itu saya rasa masih lagi bersifat ortodok ataupun arkaik. Dia lebih bersifat untuk memastikan pemimpin yang lahir itu bukan atas keperluan rakyat, kredibel ataupun sebagainya, tetapi lebih kepada loyalis ataupun mereka yang menyokong kepada kepimpinan utama parti. Kerana in the end, yang nak masuk pilihan raya tu, dia tergantung kepada ketua-ketua parti yang akan menyerahkan watika. Jadi kerana itu kita tidak mendapat kualiti dan kredibiliti kepada ahli parlimen, sehingga ada yang mengatakan bila berlaku parlimen tu is just another circus. Satu lagi circus yang akan berlangsung. Jadi saya rasa ada reformasi yang lebih mendasar, iaitu perlu ada reformasi kepada partai politik, sistem politik yang ada yang memastikan supaya kualiti itu berlaku. Kita ingat dalam parti politik ni ada undang-undang pertubuhan parti politik, kalau kita bawa parti politik itu ke mahkamah pun boleh dipecat kalian. Jadi proses semak dan imbang dalam parti politik itu sendiri tidak ada. Kita nak argue, nak differences, dan contohnya bila kita bercakap kata tidak boleh ada lompat parti sebagai satu masalah. On one sense saya bersetuju, tetapi cuba bayangkan kalau parti itu sendiri dia terlibat dengan kleptokrasi, rasuah dan sebagainya, dan ahli pimpinan dalam parti itu yang mungkin ahli parlimen bertindak untuk keluar parti, seperti mana kes pada ketika dulu sama ada mereka dipecat atau keluar parti. Pernah berlaku. Adakah itu salah? Kerana parti itu sendiri tidak menjunjung keadilan, kebenaran ataupun prinsip demokrasi yang ada. Jadi yang mana yang patut kita dahulukan? Jadi saya rasa itu intipati yang perlu dilihat, iaitu bukan semata-mata reformasi parlimen tetapi reformasi ahli parlimen
dan parti politik yang mendukung ahli parlimen itu sendiri. Nah, itu akan menyebabkan perubahan yang lebih mendasar dalam politik Malaysia. Dan saya sebenarnya mahu lebih panjang lagi bersama dengan Datuk, tapi mungkin di lain waktu. Apa yang Datuk nyatakan tadi, kalau kita melihat kepada dalaman dan juga teknikalnya berubah, surface-nya juga harus ada pembaharuan dan juga kelainan, terutamanya melibatkan ahli-ahli politik ini. Terima kasih Datuk Nizar Mashar, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian ataupun IDRIS.